Assalamualaikum dan selamat sejahtera pada student accounting cikgu. Hari ini kita sambung lagi modul 8, pelarasan pada tarikh imbangan dan penyata kewangan milikan tunggal. Baik, hari ini cikgu akan terangkan pelarasan hutang lapuk, peruntukan hutang ragu dan hutang lapuk terpuling. 3 ya. Okey, kita lihat. Ini adalah antara pelarasan yang telah kita belajar, yang hari ini kita akan belajar, dan yang warna biru ni kita belum belajar lagi ya. Jadi hari ini kita akan belajar 3, hutang lapuk, peruntukan hutang ragu dan hutang lapuk terpuling. Okey, kita lihat dulu hutang lapuk. Baik, hutang lapuk. Lapuk ni makna lapuk lah, dah lama Hutang lapuk ialah hutang yang pasti tidak dapat dikutip semula. Itu kita panggil hutang lapuk yang kita telah pasti bahawa hutang ini kita tidak boleh kutip semula. Okey, antara sebab-sebab hutang lapuk ialah yang pertama, penghutang yang tidak jujur telah melarikan diri dan tidak dapat dikesan. Zaman sekarang ni macam-macam ya. Ada penghutang ni ialah akaun belum terima ya. Dia sukatan baru kita panggil akaun belum terima ya, penghutang ni. Iaitu orang yang berhutang dengan kita tidak jujur dan telah melarikan diri dan kita tidak dapat mengesannya. Yang kedua, penghutang ataupun akaun belum terima ni telah meninggal dunia. Jadi hutang dia kita tidak dapat kutip semula. Seterusnya penghutang telah diisytiharkan muflis. Iaitu akaun belum terima ni telah diisytiharkan muflis dan oleh sebab itu kita tidak dapat mengutip hutangnya. Dan yang keempat, penghutang yang tidak mampu membayar. Bila kita pergi, kita minta hutang dan sebagainya, kita lihat dia memang tidak mampu membayar dan hutangnya kita anggap sebagai hutang lapuk. Ini adalah sebab-sebab berlakunya hutang lapuk, itu hutang yang tidak boleh dikutip semula. Okey, seterusnya kita belajar pula peruntukan hutang ragu. Peruntukan ni bermakna kita peruntukkan sejumlah wang untuk menampung jika berlakunya hutang yang tidak dapat dikutip. Okey. Peruntukan hutang ragu merupakan anggaran yang dibuat untuk hutang peniaga yang mungkin tidak dapat dikutip. Jadi kita sediakan satu anggaran iaitu hutang kita yang tidak dapat dikutip dan ini dipanggil peruntukan hutang ragu. Peruntukan hutang ragu ni biasanya dibuat sebelum berakhir tempoh perkaunan. Kalau kita lihat banyak hutang yang tidak dapat dikutip, maka kita peruntukkan hutang ragu. Hutang ragu ni maknanya kita ragu-ragulah sama ada hutang ni boleh dikutip ataupun tidak. Semakin lama sesuatu hutang belum dikutip, kita dapati penghutang ataupun akaun belum terima tu susah sangat nak bayar hutang. Makin lama kita tanya-tanya tak dapat lagi. Jadi semakin lama hutang tu susah kita kutip, bermakna semakin tinggilah kemungkinan hutang itu menjadi hutang lapuk. Maka semakin tinggilah peratus anggaran peruntukan hutang ragu yang kita perlu buat. Peruntukan hutang ragu juga dianggap sebagai satu kerugian. Kerana peruntukan hutang ragu ni kita kelaskan sebagai belanja. Jadi semakin tinggi peruntukan hutang ragu kita, bermakna kita semakin rugi. Dan kerana belanja kita semakin tinggi. Yang ketiga, hutang lapuk terpulih. Yang pertama tadi hutang lapuk, yang kedua peruntukan hutang ragu dan yang ketiga ni hutang lapuk terpulih. Apa dia? Hutang lapuk terpulih merupakan hutang yang dapat dikutip setelah dihapuskan sebagai hutang lapuk. Kita dapati penghutang tu telah meninggal dunia. Jadi hutang dia tidak dapat dikutip dan kita jadikan hutang lapuk. Tetapi tiba-tiba waris dia datang untuk membayar hutang dia. Jadi hutang lapuk dia kita panggil hutang lapuk terpulih. Hutang lapuk terpulih ni merupakan suatu keuntungan. Kalau peruntukan hutang ragu tadi dia
kerugian. Tetapi hutang lapuk terpulih dia keuntungan kepada perniagaan tetapi dikategorikan sebagai hasil bukan operasi perniagaan. Ingat ya, hutang lapuk terpulih dia adalah hasil bukan operasi perniagaan. Hutang lapuk terpulih akan direkodkan di sebelah kredit akaun untung rugi kerana dia hasil pada tarikh timbangan. Okey, kita bergerak pada latihan 1. Antara yang berikut, manakah yang menyebabkan berlakunya hutang lapuk? Okey, mana sebab dia? Penghutang sakit, penghutang muflis, penghutang tidak siuman, penghutang meninggal dunia. Okey, antara sebab-sebab boleh berlakunya hutang lapuk ialah 2 dan 4. Penghutang ataupun akaun belum terima tu muflis ataupun akaun belum terima tu meninggal dunia. Okey, yang kedua, latihan 2. Penyataan manakah yang menerangkan maksud hutang lapuk terpulih? Hutang lapuk terpulih. Mana satu? Hutang lapuk yang dihapuskan, hutang yang akan dikutip, hutang yang dianggarkan tidak dapat dikutip, hutang yang dikutip semula setelah dihapuskan. Okey, jadi jawapannya apa? Ya, B. Baik, latihan 3. Manakah yang merupakan catatan yang betul bagi merekod hutang lapuk terpulih dalam akaun untung rugi? Ingat ya, hutang lapuk terpulih ialah satu keuntungan. Jadi, dia mesti direkodkan di sebelah kredit akaun untung rugi. Jadi jawapannya mana? Ya, jawapannya ialah B. Ya. Baik, latihan 4. Penyataan manakah benar mengenai hutang lapuk terpulih? Okey, hutang yang telah dihapuskan, kan? Merupakan suatu kerugian kepada perniagaan? Juga bukan. Direkodkan di sebelah kredit akaun untung rugi? Ya. Dikategorikan sebagai hasil bukan operasi perniagaan? Okey, betul. Jadi jawapannya ialah 3 dan 4. Okey, jadi cikgu harap pelajar ya boleh ya faham ya mengenai apa dia hutang lapuk, peruntukan hutang ragu dan hutang lapuk terpulih. Okay, sekian. Terima kasih.